Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Cikgu. Okey, untuk hari ini saya akan terangkan bab 6 berkenaan dengan persamaan linear. Sebelum ini Cikgu dah terangkan berkenaan dengan persamaan linear bagi satu pemboleh ubah. Jadi mana-mana yang belum mengikuti pembelajaran tersebut, anda bolehlah mencari video-video yang berkenaan pada playlist KSSM Matematik tingkatan 2. Jadi mana-mana pelajar yang baru menjumpai channel Cikgu, maka anda bolehlah menekan pada butang subscribe yang berada pada belah kanan skrin anda supaya setiap kali Cikgu upload video-video baru, anda akan mendapat notifikasi. Untuk hari ini fokus kita adalah menyelesaikan persamaan linear bagi dua pemboleh ubah. Jadi untuk video kali ini Cikgu akan menerangkan kaedah penggantian. Untuk makluman pelajar, dalam menyelesaikan persamaan linear bagi dua pemboleh ubah terdapat dua kaedah yang utama, iaitu kaedah penggantian dan kaedah penghapusan. Untuk video kali ini kita fokuskan dahulu kepada kaedah penggantian. Teruskan belajar. Teruskan mengikuti sesi pembelajaran kita pada hari ini. Pertama sekali sebelum kita menyelesaikan masalah yang melibatkan persamaan linear serentak, kita tengok dulu langkah-langkah untuk menyelesaikan persamaan linear serentak. Kita akan menggunakan kaedah penggantian. Langkah yang pertama, pilih persamaan yang hendak diubah. Beri keutamaan kepada persamaan yang mempunyai satu sebagai perkali. Langkah yang kedua, asingkan pemboleh ubah pada persamaan langkah 1, jadikannya sebagai perkara rumus. Seterusnya, langkah yang ketiga, gantikan persamaan pada langkah yang kedua ke dalam persamaan yang satu lagi. Kita labelkan dia nanti sebagai persamaan yang kedua. Langkah yang keempat, cari nilai pemboleh ubah tersebut. Seterusnya, langkah yang kelima, menggunakan nilai bagi pemboleh ubah yang pertama. Bermaksud selepas kita mencari nilai bagi pemboleh ubah yang pertama tersebut, kita gantikan pada mana-mana persamaan untuk mendapat nilai bagi pemboleh ubah yang kedua. Dan yang terakhir, setelah kita mendapat jawapan, kita boleh semak kembali jawapan menggunakan kalkulator. Sekiranya anda masih belum faham dengan langkah-langkah ini, kita akan tengok kepada contoh yang akan Cikgu tunjukkan selepas ini. Seterusnya mari kita lihat kepada contoh yang pertama, selesaikan persamaan linear serentak yang berikut menggunakan kaedah penggantian. Jadi, kita akan selesaikan soalan ini menggunakan langkah-langkah yang telah Cikgu nyatakan sebelum ini. So, langkah yang pertama, kita pilih persamaan. Pilih persamaan yang mana perkalinya adalah 1. Jadi, untuk soalan ini, kalau kita lihat kat sini, persamaan yang pertama mempunyai perkali bagi X 1 dan juga perkali bagi Y juga 1. Maka kita labelkan persamaan ini sebagai persamaan yang pertama. Ini pula persamaan yang kedua. Seterusnya kita nyatakan kat sini menggunakan persamaan yang pertama. Dari persamaan yang satu. Dari 1. Untuk soalan ini kita boleh pilih sama ada nak jadikan X sebagai subjek ataupun Y sebagai subjek. Sebagai contoh, Cikgu tulis dulu persamaan X tambah Y sama dengan 15. Jadi Cikgu nak buat X sebagai subjek. Maka X sama dengan 15 tolak Y. Maka kita labelkan persamaan ini sebagai persamaan yang ketiga. Seterusnya,
Langkah pertama dah selesai, kita pilih persamaan. Yang kedua, kita dah asingkan menjadikan X sebagai perkara rumus. Yang ketiga, gantikan. Okay, maksudnya adalah kita gantikan persamaan yang ketiga ke dalam persamaan yang kedua. Jadi tertulis gantikan 3 ke dalam 2. Okay, untuk menggantikan 3 ke dalam 2, maka cikgu tulis dahulu persamaan yang kedua, iaitu 3x tolak 2y sama dengan 15. Okay, sekarang ni kita tengok daripada persamaan yang ketiga tadi, kita jadikan x sebagai perkara rumus. Bermaksud setiap yang ada x ini kita gantikan dengan 15 tolak y. Maka tulis 3 kurungan 15 tolak y tolak 2y sama dengan 15. Kita kembangkan persamaan ini. 3 darab 15, 3 darab negatif y. 3 darab 15, 45. 3 darab negatif y, negatif 3y tolak 2y sama dengan 15. Okey, kita kumpulkan like term ataupun sebutan yang serupa. Okey, yang ini duduk belah kiri, maka 45 pindah ke kanan. Maka negatif 3y tolak 2y akan jadi negatif 5y. 15, 45 pindah ke kanan akan jadi tolak. 15 tolak 45 akan jadi negatif 30. Seterusnya, kita nak cari nilai y sahaja. Okay, kita perhatikan kat depan ni operasi dia adalah negatif 5 darab dengan y. Bermaksud, bila kita nak pindahkan negatif 5 ke kanan, dia akan jadi bahagi. Maka tulis y sama dengan negatif 30 bahagi dengan negatif 5. Maka dapatlah y sama dengan 6. Okey, lepas kita ganti, dah langkah yang keempat, iaitu kita dah cari nilai yang pertama, iaitu nilai y. Langkah yang kelima, kita gunakan nilai. Bermaksud, gunakan nilai y untuk mencari nilai x pula. Okey, maka kita boleh ganti pada mana-mana persamaan, sama ada persamaan yang pertama, kedua ataupun yang ketiga. So, untuk memudahkan kita, sebab kita dah buat pada persamaan yang ketiga x sebagai perkara rumus, maka pilihlah persamaan yang ketiga. So, akan buat kat sini. Dari 3, x sama dengan 15 tolak y. Okey, maka nilai y adalah 6. So, 15 tolak 6. X sama dengan 9. Maka jawapan yang terakhir tertulis sebagai X sama dengan 9. Y sama dengan 6. Okey, untuk mendapatkan kepastian, kita boleh menyemak jawapan ini menggunakan kalkulator. Okey, jadi cikgu tunjukkan cara bagaimana untuk menyemak jawapan menggunakan kalkulator. Okey, kita tekan on. Okey, kita pertama sekali tekan dulu mode 3 kali. 1, 2, 3. Okey, kita perhatikan kat sini ada EQN, MAT dan VCT. So, pilih EQN. Okey, dalam kes soalan ni, kita pilih unknown. Unknown bermaksud pemboleh ubah, berapa pemboleh ubah yang ada. Okay, dalam kes soalan ni, kita ada X dan Y. 2 pemboleh ubah. So, kita masukkan 2. Okay, seterusnya, apakah yang dimaksudkan dengan A1? A1 ni adalah perkali. A1 adalah A adalah perkali di depan X. B adalah perkali di depan Y. Okay, ni permalaan ni kita akan sebut nilai dia adalah C. Okay, jadi sini adalah A1, 1, B1, positif 1, C1, 15. Okay, pemboleh ubah yang, persamaan yang kedua. Dia akan dapat sini A2. A2, 3. B2, ingat, tengok perhatikan simbol kat depan. Negatif, so B2, negatif 2. C2 adalah 15. Okay, kita masukkan kat sini. So, A1 adalah 1. Tekan sama dengan A2, B1, 1. Tekan sama dengan C1, 15. Sama dengan
A2 3, B2 negatif 2 dan C2 15. Okey, tekan sama dengan. Maka nilai jawapan bagi X adalah 9, Y adalah 6. Okay, sama seperti jawapan yang kita buat tadi. So, ini adalah cara untuk kita menyemak jawapan menggunakan kalkulator. Okay, anda boleh cuba untuk soalan-soalan lain juga lepas ni. Okey, kita tengok pada contoh yang kedua. Ingin cikgu terangkan kat sini, tak semestinya kita pilih persamaan yang mempunyai perkalinya 1 sebagai perkara rumus. Sebagai contoh soalan ni, kita boleh jadikan juga Y sebagai perkara rumus. Tetapi keutamaan diberikan kepada soalan sekiranya dia mempunyai X sebagai perkara rumus. Sekiranya soalan tersebut sekiranya soalan tersebut tiada perkalinya 1, maka kita boleh pilih mana-mana sahaja pemboleh ubah untuk dijadikan sebagai perkara rumus. Okey, untuk soalan ni seperti yang tadi juga, kita tengok, perhatikan soalan ni. Manakah persamaan yang mempunyai 1 sebagai perkara rumus? Okey, kalau kita perhatikan kat sini, persamaan pertama, X-nya. Manakah persamaan yang mempunyai 1 sebagai perkali? Okay, kita tengok pada soalan ni, X adalah mempunyai 1 sebagai perkali. Maka, kita labelkan ini persamaan ini sebagai persamaan yang pertama dan ini yang kedua. Okey, langkah yang pertama kita dah pilih persamaan, kita asingkan persamaan. So, kita tulis dari 1 X sama tambah 5Y sama dengan negatif 4. So, kita buat X sama dengan negatif 4 tolak 5Y. Labelkan sebagai persamaan yang ketiga. Langkah yang ketiga, gantikan. So, dalam kes soalan ini kita gantikan persamaan yang ketiga ke dalam persamaan yang kedua. Maka tulis gantikan 3 ke dalam 2. Okey, tulis dulu persamaan yang kedua, iaitu 5X tambah 3Y sama dengan 24. Okey, kita masukkan X ke dalam persamaan ini, maka 5, okey, X tadi adalah negatif 4 tolak 5Y, maka kurungan negatif 4 tolak 5Y tutup kurungan tambah 3Y sama dengan 24. Kembangkan negatif 5 darab 4, negatif 20, negatif 5 darab negatif 5 darab negatif 4, negatif 20, 5 darab negatif 5, negatif 25, Y tambah 3Y sama dengan 24. Seterusnya, kita himpunkan sebutan serupa. Sebutan yang tidak serupa, kita pindah ke arah bertentangan. So, dalam kes soalan ni, negatif 25Y tambah 3Y akan jadi negatif 22Y. 24. Okay, negatif 20 pindah ke kanan akan jadi tambah. 24 tambah 20. 44. Seterusnya Y sama dengan 44 bahagi dengan negatif 22. Okay, perlu diingat kat sini, apabila kita pindahkan negatif 22 ke arah yang bertentangan, maka operasinya adalah bahagi. Tetapi, negatif apabila pindah, dia tak jadi positif. Dia tak negatif sebab kita bahagi, okay? So, Y sama dengan 44 bahagi negatif 22, maka akan dapat negatif 2. Okay, dah cari nilai, maka kita gunakan nilai ini, langkah yang kelima, untuk mencari nilai X pula. Sama seperti tadi, kita pilih persamaan yang ketiga. Okay. Maka tulis kat sini. Dari 3,
Okey, negatif 4 tolak negatif 5. Okey, Y adalah negatif 2. So, negatif 5 darab dengan negatif 2. Okey, selesaikan. Okay, negatif 4. Negatif 5 darab dengan negatif 2. Okey, negatif-negatif akan jadi positif. So, tambah 10. Maka, negatif 4 tambah 10. Jawapan dia adalah 6. Jawapannya adalah X sama dengan 6. Y sama dengan negatif 2.